Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Mari kemari, wahai hamba-hamba Allah yang masih ada di muka bumi, wahai para zahid yang duduk di bumi, pelajarilah sesuatu yang belum engkau ketahuinya. Mari masuk ke dalam golonganku, supaya aku mengajarmu sesuatu yang belum engkau ketahui. Hati itu ada catitannya, batin juga ada catitannya. Begitu pula dengan jiwa dan semua anggota ada catitannya. Semua itu adalah darjat dan maqam dan langkah-langkah yang harus diperhitungkan. Anda masih belum benar pada langkah yang pertama. Bagaimana hendak melangkah ke langkah yang kedua? Islam sahaja masih belum benar, bagaimana dapat anda sampai kepada iman? Iman juga masih belum benar, bagaimana hendak sampai kepada keyakinan? Keyakinan pula masih belum benar, bagaimana boleh sampai kepada makrifat dan kewalian? Pakailah akalmu bahawa anda ini masih belum ada apa-apa pun. Semua orang mahukan pangkat pada manusia tanpa adanya alat. Hanya saja pangkat ke atas manusia itu akan dicapai sesudah ada kezuhudan dari mata benda mereka. Kemudian berzuhud pula pada dunia, jiwa, hawa nafsu, tabiat dan kemahuan. Pangkat dan kedudukan itu datangnya dari langit dan bukan dari bumi, dari Allah bukan dari manusia. Jadilah selalu sebagai orang yang menurut dan bukan orang yang diturut, orang yang berdamping dan bukan orang yang didampingi. Relalah dengan yang rendah dan yang tidak terpandang. Nanti jika ada buatmu sesuatu yang selain dari itu di sisi Allah Ta'ala, kelak dia akan mendatangimu pada waktunya. Cuma hendaklah anda berserah dan meletakkan dirimu di bawah kuasanya. Tinggalkan daya upayamu dan pembantahanmu serta penurutanmu dengan manusia dan egomu. Bahkan hendaklah engkau merapatkan dirimu dengan berubudiyah kepada Allah Ta'ala, yakni menurut perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian bersabar terhadap segala macam benda yang menimpa dirimu. Ingatlah bahawa tonggak perkara ini ialah tauhid atau pengesaan Allah serta menetap ke atasnya, iaitu dengan beramal dengan amal soleh. Ini tonggaknya yang masih belum diteguhkan. Macam mana engkau hendak binakan yang lain? Niat saja pun masih belum benar, bagaimana engkau hendak berbicara? Diammu pun masih belum cukup, bagaimana hendak berbicara? Bicara ini pada manusia adalah sebagai ganti dari para rasul, kerana mereka lah orang yang berbicara kepada manusia pada asalnya. Bila mereka sudah pergi, maka Allah Azza wa Jalla menggantikan para ulama yang mengamalkan ilmunya di tempat mereka serta dijadikannya sebagai pewaris mereka. Siapa yang mahu mengambil tempat Rasul, hendaklah dia menjadi sesuci manusia pada zamannya dan menjadi orang sealim-alim dengan hukum hakam Allah dan ilmunya. Apakah kamu menganggap semua itu mudah, wahai orang jahil dengan Allah dan para rasul serta para walinya? Wahai orang yang jahil dengan dirinya sendiri
dan tabiat serta dunia dan akhiratnya. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, Syekh Abdul Qadir menegur kalangan orang yang suka mengkritik tanpa ilmu, menyanggahi orang-orang yang alim, menyanggahi orang-orang yang soleh, menyanggahi orang-orang yang dekat dengan Allah dengan sanggahan yang mereka tidak tahu akan kebenarannya. Kita hidup pada zaman, dan mereka juga hidup pada satu zaman yang kita punya persamaan. Akan terus ada golongan yang disebut Ruwaibidah, orang-orang yang bukanlah ahlinya, yang terus bercakap pada perkara yang dia tidak punya keahlian, dan kecenderungan mengkritik, kecenderungan untuk merendah-rendahkan, kecenderungan untuk mencari keaiban, lebih daripada kecenderungan untuk belajar dan mengetahui kebenaran. Jadi kita berada pada zaman orang mengkritik tanpa ilmu, melainkan kerana syahwat dan kebencian. Seorang mengkritik orang-orang yang dia mengetahui, lebih tahu tentang suatu perkara berbanding dirinya, tetapi menjadi suatu benda yang subur di kalangan masyarakat umumnya untuk terus mengkritik para ulama, orang soleh, orang bertakwa dengan kritikan yang tanpa asas. Lepas itu kata Syekh Abdul Qadir, kamu datang sini dulu, belajar dulu, aku nak beritahu apa yang aku tahu, supaya kamu tidak mengkritik secara bodoh kamu. Ya tuan-tuan sekalian, antara benda yang kita suka buat, kritik. Kritik benda paling senang. Kita boleh kritik orang tu salah, orang tu macam ni, macam tu. Ya senang, paling senang. Siapa pun boleh mengkritik. Kerana kritik tidak perlukan ilmu. Dia boleh disebut oleh semua orang. Hatta kalau ni engineer, dia bina satu kereta yang baik, datang seorang pembeli, dia pun tak mampu beli, dia kata kereta ni tak elok. Tengok tayar dia, tengok ni dengan mudah. Dia bukan sekadar dia tak mampu beli, dia pun tak tahu ilmunya. Dia cuma melihat zahir, ini tak lawa, tak pandai ni. Seorang arkitek bina bangunan tinggi, kokoh, dia datang dengan sekelas pandang, dia kata tak pandai kontraktor ni, arkitek ni tak pandai. Lalu dia pun mengkritik mengikut apa dia nak kritik. Ini menjadi budaya manusia, kerana manusia ini suka bergaduh. Bahkan al-insanu aktsara syai'in jadala, adalah perangai manusia, kata Allah, memang suka bergaduh. Jadal ataupun kita sebut jidal, berdebat pada benda yang mereka rasa tak betul. Bukan ilmu yang kata tak betul, mereka rasa tak betul. Tentang kita sentiasa, kalau kita berdebat dengan orang dengan benda yang kita rasa tak betul, maka ini tak betul. Tapi kalau kita berdebat dengan orang dengan merasakan ilmu tadi menyatakan tak betul, maka ia betul. Tapi ramai mana orang letak ilmu sebelum berdebat, melainkan mereka letak emosi dulu, melainkan mereka letak kebencian dulu, melainkan mereka letak sikap hendak merendahkan orang dulu. Maka debat itu dibina dengan asas ini. Bila debat dibina dengan asas ini, bagaimana kita dapat mengetahui kebenaran? Niat untuk merendahkan orang, niat kerana ada kepentingan syahwat. Bukan niat mereka bukan untuk menzahirkan masalah, lebih kepada menzahirkan diri mereka. Inilah zaman kita hidup, bukan zaman sebelum ini, mereka sebelum kita hidup. Nasihat Syekh Abdul Qadir kepada kita, sebelum kita mengkritik sesuatu, sebelum kita tegur sesuatu, cuba dengar dulu. Cuba dampingi orang yang kamu nak kritik. Cuba lihat apa ilmunya dan apa yang hendak disampaikannya. Jadi kita nak bina satu tanggungjawab. Bila setiap kali kita bercakap, bila setiap kali kita mengeluarkan idea, setiap kali kita nak komen, kita mesti ada rasa tanggungjawab. Tentang komen tak susah, komen.
Tapi kita tahu tak bahawa setiap perkataan tadi malaikat catat. Setiap perkataan kita akan bawa balik perkataan ini depan Allah untuk kita pertahankan. Betul ke? Kita kata dia ni saya rasa tak ikhlas lah Ustaz. Baik, kita kata begitu dan kita tak tahu hati dia, maka kita akan menghadap. Kita akan ada pengadilan di hadapan Allah. Oh, kamu telah menuduh fulan bin fulan tidak ikhlas. Ini tidak ikhlas, kamu tuhmah agama dia. Wala ikhlas, rahsia antara aku dengan dia. Bukan antara rahsia antara aku, rahsia antara kamu dengan dia, antara aku dengan dia. Kita tengok ramai orang yang cuba untuk bercakap, bukan sekadar bukan keahliannya, bukan bercakap di luar batasan ilmu dia. Dan benda yang kita tak tahu, ikhlas kita tak tahu, buat tu ikhlas ke tak, kita tak tahu. Demikian juga kita pun tak tahu siapa masuk syurga, siapa masuk neraka, kita pun tak tahu. Tapi kita berani bercakap semua benda tu dengan mudah. Akhirnya ada orang awam menyesatkan ulama. Ada. Dan benda itu bukan berlaku zaman ini, bukan zaman sebelum ini. Dan ketika mana musyrik Mekah menyesatkan Nabi Muhammad, mereka menganggap Nabi Muhammad itu sesat, bukan mereka sesat. Ketika ahli kitab, musyrik Mekah dah bila nak lawan dengan Rasulullah tak menang, mereka minta bantuan ahli kitab kalangan Yahudi. Kemudian mereka tanya, ahli kitab, sebenarnya kami dengan Muhammad siapa betul? Ahli kitab kata, kamu lebih betul, Muhammad itu tak betul, sesat. Allah rakamkan dalam Quran ungkapan ini, ucapan ini. Ketika ahli kitab itu, walau mereka dah ada diberi kitab dan mereka tahu terang-terangan penyembah berhala memang salah, memang salah, tapi mereka boleh berkata yang salah tu Muhammad, bukan kamu, kamu betul. Kata kalaulah Nabi SAW pun pernah dikatakan salah, bukan sesat, maka penyakit itu berjangkit kepada orang-orang yang saya katakan tidak tahu nilai ilmu. Maka dengan mudah bila mereka berbeza pandangan dan pendapat, sesat. Kita ada kategori orang yang asalkan pandangan tu tak sama dengan dia, maka sesat, maka tak betul. Sehingga mereka lupa bahawa bagaimana Islam dibina dengan kepelbagaian pendapat dan pandangan. Maka lahir ulama yang pelbagai mazhab, yang saling menghormati, yang saling memuliakan, yang saling melihat mereka ini orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi bila orang-orang yang disebut ruwaibidah, orang-orang yang bukan ahlinya, yang disebut oleh Nabi SAW, iza wussidal amru ila ghairi ahlihi, bila suatu perkara itu diberikan kepada bukan ahlinya, ataupun ruwaibidah alladhi yatakallamu fi amri ammah, orang yang bercakap benda-benda umum yang besar walau dia bukan ahlinya. Akhirnya tindakan dan perbuatan ini menyebabkan ramai orang suka sesatkan orang lain. Dengan mudah disesatkan. Maka Syekh Abdul Qadir nasihat bila bercakap pada golongan zaman dia menyesatkan Syekh Abdul Qadir. Kata Syekh Abdul Qadir, tak betul. Kamu semua main datang sini, orang yang namanya Zuhud ke, walaupun nama apa pun, kamu datang sini dan belajar, kamu ni belum cukup tahu. Untuk aku beritahu pada kamu bahawa setiap perkara ada ilmunya, ada catatannya. Nak bercakap hal zahir, ada ilmu dia. Nak bercakap hal batin, ada ilmu dia. Nak bercakap bab jiwa, ada ilmunya. Semua benda ada ilmu dan semua benda ada maqam-maqamnya. Tuan-tuan, bila kita bercakap tentang ilmu pendidikan dengan anak-anak yang kecil, kita akan cakap lain sebab level budak kecil. Bila orang tu besar sikit, kita cakap lain sebab dia dah besar. Bila orang tu besar lagi, matang lagi, mungkin kita langsung tak bercakap dengan dia, tapi dia dah faham. Bukankah adanya perbezaan-perbezaan ilmu tadi mengikut level manusia? Kita tuan-tuan budak-budak kecil, kita tak akan bercakap benda-benda besar. Kita ajar nombor 1 sampai 10 je. Okay, ulang 1 sampai 10. Setahun dia belajar tadika, dia boleh bilang 1 sampai 10. Kita pun ajar dia cuma doa makan je. Sebab itu yang diperlukan. Makan budak-budak. Kita tak mungkin doa ajar dia doa jimat ke.
ajar sekolah tadika, ajar doa mendatangi isteri. Anak-anak kita balik baca doa ni, Allahumma. Kita kata, ni cikgu mana ajar ni tak betul ni? Itu kan doa. Ya, tapi bukan levelnya. Itu kan doa dapat pahala. Ya, tapi kebodohan kamu jelas. Ini budak yang dah ajar doa tu kenapa? Kita nak ajar doa apa pada budak-budak tadika? Doa yang memang selalu dibuat. Maka doa yang paling dibuat, makan. Masuk tandas. Silibus tu dibuat oleh ahli tahu. Ni sesuai. Dia tak mungkin ajar doa berperang. Tak mungkin budak nak suruh perang siapa. Tapi bila dia masuk level tertentu, dia mula dia ajar doa yang lebih besar. Sampai peringkat doa untuk berperang dengan orang. Bukan doa untuk membinasakan orang. Bila levelnya makin tinggi dan keperluannya, maka itu ilmu. Kita dah ajar anak-anak kita yang kecil cuma A, B, C sampai Z. Dia hafal, kita kata dia dah pandai. Walau dia belum pandai pun sebenarnya. Tapi level dia dah pandai. Budak-budak ni kalau dia boleh baca A sampai Z, pandai budak ni. Dia kenal huruf hijaiyah, pandai budak ni. Walau dia belum pun pandai baca Quran. Tapi kita dah kata dia pandai kerana level ilmu dia. Tapi dia perlu naik ke seterusnya sampai level dia baca Quran. Kita boleh tengok orang baca Quran dah pandai. Belum. Dia belum faham makna dia. Ramai orang boleh baca Quran, kita tanya, okey, makna dia apa? Ni baca surah Al-Ikhlas. Tanya sebab apa nama surah Al-Ikhlas? Dia mungkin tak tahu. Apa dia tafsirnya? Dia tak tahu. Sebab itu bukan ilmu dia. Anak-anak kita dah hafal Quran sampai hafiz Quran. Bagus. Tapi bila kita tanya makna, dia tak tahu. Kerana itu bukan level dia. Dia kena peringkat seterusnya. Dia belajar bahasa Arab pula. Akhirnya dia tahu terjemahannya. Tapi dia belum tahu tafsirnya. Tuan-tuan boleh baca tafsir Pimpinan Rahman. Tuan-tuan boleh baca tafsir Pimpinan Rahman atau mana-mana tafsir yang menterjemahkannya. Tapi tuan-tuan masih belum faham ayat ni tafsiran yang sebenar apa. Maka memerlukan ilmu seterusnya. Kemudian bila kita faham ayat tadi, kita belum mahir dalam mengeluarkan hukumnya. Lalu kita kena faham kaedah bagaimana istinbat hukum. Berarti kita sentiasa berada pada perkara tak tahu. Kalau seorang telah menoktahkan ilmunya, saya dah tahu semua, dia akan membodohkan semua orang. Yang paling jelas sebenarnya dia membodohkan diri dia sendiri. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir, yang kamu cepat sangat nak engkar aku, bukankah setiap peringkat-peringkat itu ada ilmunya? Datang sini kita belajar. Untuk kita faham apa maksud sebenar ilmu tadi. Ini nasihat untuk kita semua. Sebelum kita cuba mengkritik orang lebih alim daripada kita, orang lebih soleh daripada kita, orang lebih tahu hukum hakam daripada kita. Sebab kebanyakan kritik dibina dengan kebencian. Dan kebanyakan kritik dibina kerana syahwat sendiri. Kita nak macam ni jadinya. Seorang dia akan mengkritik berdasarkan syahwat dia. Dia nak biar perkara itu berlaku macam dia inginkan. Maka siapa pun yang cuba untuk ubah, maka dia akan mengkritik. Dia tak kira betul atau salah. Akhirnya lahir orang-orang yang saya katakan melangkaui sempadan ilmu. Baik, kita kena faham kaedah ilmu ini kalau kita nak selamat. Sebab itu orang awam macam kita diam jauh lebih baik bila melihat perselisihan kalangan ulama. Diam, kita tak boleh nak ulas apa-apa. Kalau benda yang kita tak tahu, maka diam. Kita kena belajar diam sebelum kita nak belajar bercakap. Kata ulama yang dimaksudkan belajar diam, duduk dalam majlis ilmu dan diam serta belajar. Itu diam kita. Bukan diam yang tuan-tuan diam. Bukan begitu. Sebab akal kita terus berfikir. Kita tidak boleh bohong diri kita. Betul lah Ustaz, mulut saya diam, tapi saya rasa macam suatu benda tak betul. Satu ketika di satu negara namanya El Salvador. Tuan-tuan pernah pergi negara ni? Ni negara di Amerika Wusta, Amerika Tengah. Pasal-pasal negara Amerika sana, Amerika Selatan sana. El Salvador ni tuan-tuan ada orang Islam.
ada orang Islam. Walaupun jumlahnya tak besar, sekitar 3,500 orang. Tapi saya nak cerita macam mana Islam sampai ke El Salvador, yang dijajah oleh Sepanyol. Bila Sepanyol jajah, maka dipaksa rakyatnya memeluk Kristian, Ortodok, Katolik. Dan mereka memang kuat pegangan Kristian. Tetapi yang anehnya, Presiden negara El Salvador seorang Muslim. Seorang Muslim yang tidak diketahui secara umum. Kisahnya abang dia masuk sekolah Katolik. Ketika belajar, dia kata dia jumpa seorang budak. Budak ni, dia tak percaya apa yang padri itu ajar. Dia rasa syok. Padri itu ajar tentang teologi, ilmu ketuhanan, dia tak percaya. Tapi dia tak boleh membantah, maka dia diam. Sekali padri itu mengajar dan minta dia repeat ulang, dia seperti syok. Dia kata, saya tak percaya. Akhirnya padri ni halau dengan menyebut, keluar kamu wahai orang Islam. Dia guna kalimah Islam. Kerana orang Islam yang tak percaya Kristian. Yang tak percaya Kristian itu orang Islam. Kemuncak seorang tak percaya Kristian, mereka tak namakan golongan itu sebagai kafir, mereka namakan ini orang Islam ni. Sebab satu-satunya menyanggah Kristian daripada kaum B ialah orang Islam. Yang berjaya menyalanjangkan kebohongan dan kebatilan konsep ketuhanan manusia ialah Islam. Dia budak ni dihalau, keluar. Orang Islam. Lalu lelaki ni yang menyebarkan Islam di El Salvador, dia kata, kenapa sebut Islam? Apa kena dengan Islam? Dia terus bertanya benda tu dalam keadaan dia masih kecil. Akhirnya tuan-tuan, dia mula cari buku tentang Islam. Dia baca. Hanya seorang budak yang dihalau dan disebut kalimah Islam. Keluar wahai orang Islam, katanya. Sebab dia tak percaya. Maka dia mula belajar. Akibatnya dia memeluk Islam. Bila memeluk Islam, dia mula menyebarkan Islam. Asal dia seorang Kristian Ortodok. Tapi bila dia cek keturunan dia rupanya daripada keturunan Palestin pada zaman kerajaan Osmaniyah. Dia cek keturunan dia orang Palestin. Tapi dah memang tak reti cakap Arab lah. Moyang-moyang dia, atuk dia ni ada pengetahuan tentang Islam. Atuk dia, walaupun Kristian. Okay, mereka mula berdialog. Lalu dia berfikir tentang kewajibannya menyebarkan Islam. Adiknya juga Islam. Dan adik dia masuk pilihan raya sebelum ini, menang. Walaupun pihak lawan dia tunjuk gambar dia sembahyang kononnya Islam, tapi adik nafi. Tak. Saya percaya pada Allah. Tapi gambar tu itu musuh politik saya. Kaedah percaya Tuhan tu benda yang common pada semua agama. Dia sembunyikan identiti Islam dia. Tapi abang ni seorang Islam yang kuat. Keluarganya. Maka tersebar Islam di El Salvador. Mula banyak masjid dibina. Dan ada satu etnik yang amat dibenci oleh kerajaan Sepanyol. Waktu penjajahan, sentiasa dibuli. Sehingga mereka sentiasa menentang. Bila yang ni ajak Islam, maka ni dengan mudah terima Islam. Kerana persekaitan lama dengan Sepanyol. Mereka ni cakap bahasa Sepanyol lah dekat El Salvador ni. Banyak negara Amerika Tengah atau Amerika Selatan bercakap bahasa Sepanyol. Sebab kebanyakan mereka dijajah oleh Sepanyol. Jadi kita nak sebut tentang diam tadi, ada budak tu diam, persoalan terus datang kepada dia. Bila Syekh Abdul Qadir kata, kamu ni patut banyak diam. Maksud diam Syekh Abdul Qadir bukan tuan-tuan diam sebab saya katakan otak kita berfikir. Tak, kalau macam ni apa hukum dia? Macam mana? Tapi Ustaz kan suruh diam. Ya. Diam yang dimaksudkan ialah diam duduk belajar. Sebab kalau tuan-tuan belajar kena diam. Tuan-tuan bising tak boleh belajar lah. Orang tak panggil belajar. Ayat yang disebut oleh semua cikgu, diam. Cikgu paling tak suka bising. Paling tak suka kalau dia ngajar. Kenapa? Ilmu tu takkan sampai. Maka kamu atas nama anak murid mesti diam. Dan murid paling baik yang diam. Diam. Yang berjalan otak, jalan otak. Jangan diam otak-otak pun tidur sekali. Kita diam, otak ni jalan. Ustaz cakap, oh ya, betul. Kenapa macam ni? Nanti Ustaz akan jawab, sabar.
Oh, dia jawab. Oh, saya dah faham. Lalu kita masih lagi, kita mula ragu benda ni. Nanti esok dapat jawapan. Diam je. Ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Diam. Keraguan kita diobat dengan diam dan dengar. Jadi, kata Syekh Abdul Qadir, macam mana kamu ni cepat sungguh membantah sedangkan kamu langkah pertama pun belum komplit lagi. Islam pun tak faham lagi. Apatah lagi iman. Apatah lagi yakin. Apatah lagi makrifah dan kewalian. Jadi sebelum kita nak kritik, nak bercakap seolah kita dah pandai, cuba cek Islam kita ni betul tak? Islam. Dan Islam kita. Maksudnya, kita faham tak Islam tu apa? Islam. Kalau hanya faham Islam ucap dua kalimah syahadah, belum faham. Islam, perkara yang membatalkan Islam, hukum-hukum berkaitan dengan Islam, daripada bab bersuci sampai jihad, sampai bab pembebasan hamba, yang para ulama karang dalam kitab fiqh tentang Islam. Tapi kalau yang tu fiqh pun kita tak faham lagi, kita tak boleh kata kita faham Islam. Betul lah awak Islam, I see Islam. Tapi betul ke faham kalau kita bercakap setiap satu isu? Kita bercakap tentang puasa, faham lagi puasa? Kita bercakap tentang zakat, tahu tak zakat tu apa? Fungsi, peranan. Kita bercakap tentang perkara yang berkaitan dengan jihad, perang, tahu tak perang dalam Islam macam mana? Itu Islam. Tentu ramai orang tak tahu tentang Islam. Akhirnya mereka menentang Islam. Mereka anggap yang bawa tu kononnya ada agenda peribadi, kononnya teroris. Walau itu Islam yang mereka berbangga dengan agama tadi. Bila ulama-ulama ajak mereka kembali pada Islam, mereka marah ulama. Ada kena penjara. Ulama ajak tegakkan negara Islam, mereka marah. Habis yang awak Islam buat apa? Kerana mereka tak faham Islam, lalu mereka memusuhi orang yang ajak Islam yang lebih syumul, lebih luas. Tuan-tuan, kita baca sejarah Soekarno. Soekarno sisi gelap dia bunuh rakan seperguruan dia yang rapat dengan dia, sama-sama mengaji, sama-sama belajar. Hanya kawan dia tadi idealismenya membina negara Islam. Soekarno membina negara Pancasila, membina negara sekular. Maka dia anggap rakan dia di antara dia punya kompik dia dalam pidato. Bijak berpidato, alim, seorang ulama. Dan Soekarno juga, dia juga latar belakang belajar agama. Sehingga dia masuk dalam tentera, general. Sehingga dia berjaya membina negara tentera. Ni Soekarno. Tapi tahu kawan dia ni cenderung pada negara Islam. Apa dia buat? Dia bunuh kawan dia. Ini antara jenayah dia. Dan ditangkap seorang ulama yang terkenal, Buya Hamka. Ditangkap, di penjara. Polis serbu rumah tangkap. Bila kita baca kisah Buya Hamka, antara benda yang amat terkilan dalam hidup, ditangkap dengan orang yang faham agama juga. Tapi dia faham Islam dengan cara mukaddimah, bukan seluruh. Padahal kalau orang Islam ni faham, menegakkan negara Islam ini salah satu benda yang dia kena buat. Sebab nama dia Islam. Tapi ada orang Islam, saya katakan dia benci bila sebut tentang negara Islam. Benci. Dia benci bila kita sebut tentang hiburan yang haram. Benci, dia marah pula. Bila ada orang faham agama, janganlah anak-anak yang pergi, biarkan pergi dengan konsert, benda-benda melalaikan. Dia marah pula ustaz ni. Dia marah pula ustazah ni. Apalah, budak-budak nak berhibur tak boleh. Walau itu yang berlawan dengan Islam. Akhirnya kita lihat, yang lawan Islam tu orang Islam. Tapi orang Islam yang belum faham Islam. Seorang orang Islam yang nak buat satu agenda lebih besar yang ada dalam Islam, yang patut macam ni kita saling bantu-membantulah. Akhirnya mereka anggap yang cuba bawa Islam lebih seluruh ini nampak orang yang dianggap sebagai, kita kata ekstremis. Tak, itu dalam Islam. Bila kita kata kita buat undang-undang Islam, marah, kenapa buat undang-undang Islam? Tuan-tuan hakim boleh cakap yang kita dah 10 tahun merdeka masih kekal undang-undang penjajah, kenapa? Kita dah boleh buat undang-undang Islam. Ni hakim-hakim mahkamah yang dah pencen lah. Dia masih pencen, dia berani cakap. Tapi okey lah, cakap jugalah. Masa dalam jawatan dia tak payah cakap. Pencen. Apa ni, Tun Fairuz, Tun apa lagi, berapa orang hakim terkenal di Malaysia, hakim negara, yang kata sudah masanya kita buat undang-undang Islam. Bukan susah. Tapi idea bila kita sebut undang-undang Islam, oh ni pengganas, ini orang yang ekstrim.
Ini dalam Islam. Ini dalam Islam. Kaya kita lihat bila yang saya baca, kita ceritakan tadi, yang tangkap ulama-ulama juga orang Islam. Kenapa? Kerana ilmu ulama ni tinggi daripada apa yang mereka faham tentang Islam. Lalu mereka memusuhinya yang sepatutnya mereka mempelajarinya. Patut bila ulama bercakap satu idea, satu ilmu, macam mana saya nak aplikasi benda ni? Macam mana saya nak buat? Bukan ini benih-benih keganasan dah ada, kita tangkap. Bila Hamka ditangkap, dia karang tafsir dia. Kemudian ketika mana dia dikeluarkan, Sukarno digulingkan oleh Soeharto. Sebagaimana dia zalim orang, dia juga dizalimi. Dengan sakit kencing manisnya, darah tingginya, dikurung dalam rumah. Sehingga berakhir kematian, tak dibenarkan jumpa dengan siapa. Akhir ditinggalkan satu wasiat. Tolong kalau saya mati, yang akan sembahyangkan dia ialah Hamka. Hamka bila terima wasiat ni, dia tak nak solat. Ni jahat. Apa yang dibuat pada dia? Tiba-tiba dituduh dengan tuduhan yang direka-reka. Kononnya berkomplot dengan Malaysia untuk menjatuhkan kerajaan Indonesia. Dulu kan kempen ganyang Malaysia era 60-an kan kuat. Tuan-tuan ni muda-muda lagi, saya dah tua, saya tahu lah. Teruk masa tu. Dia punya marah ke Malaysia luar biasa. Lebih daripada dia marah Israel. Jadi siapa pun yang kononnya berpakat untuk dengan Malaysia dianggap pengkhianat negara. Maka itu tuduhan kepada Hamka. Sebab Hamka rajin datang Malaysia, ceramah kat Malaysia. Maka tuduhan tu kena. Hamka tak nak solat. Tapi kerana dia faham Islam, akhir dia aku untuk solat. Jenazah orang yang memusuhinya, yang sumbat dia penjara, akhir disembahyang oleh Hamka juga. Kerana mereka ulama faham Islam. Tuan-tuan, Rasulullah nak marah pada Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi Rasulullah faham tentang Islam, maka Nabi menyembahyangkannya. Walaupun kemudian turun perintah melarangnya. Kita ni, bila kita faham Islam, macam mana kita benci orang, kita tahu ada benda kita kena buat juga walaupun kita benci. Kita ni solat jenazah, kita buat. Terutamanya bila tak ada orang lain melainkan kita. Dan ini yang kita disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Kita ni Islam pun tak faham lagi, nak kritik tentang Islam. Lepas tu bila orang bawa tentang Islam, yang mengkritiknya lah orang yang jahil tentang Islam. Padahal kalau saya katakan ulama bawa, kita buat undang-undang Islam, apa masalah? Ada masalah orang Islam semua, orang pemimpin Islam? Kau Islam, saya pun Islam. Dan hukum ini hukum Allah, bukan hukum kita. Dalam Quran ada, dalam hadis ada. Kalau apa yang kami sebut ni tak lengkap, okey lengkapkan. Kita ada ramai ulama, jom bincang. Jom buat seminar, jom buat itu, wacana, buat itu, buat ini. Dia tak nampak ia satu perjuangan kelompok. Tapi ini kita semua. Bila kita sebut negara Islam, ini bukan perjuangan kelompok. Ini bukan perjuangan satu parti. Ini perjuangan kita semua orang Islam. Tapi oleh kerana kita tak sampai level tu, lalu kita menentangnya. Kita kata Syekh Abdul Qadir, kamu nak kritik lebih-lebih Islam pun tak faham. Kalau orang cakap lebih sikit Islam, kamu dah kata sesat dah. Ini sesat ni. Ini Islam. Kita buat ekonomi Islam. Oh, dia kata tak boleh lah. Kita kena riba juga. Dah lama kita bercakap buat ekonomi Islam. Tahun 80-an baru diaplikasikan dengan ruang yang amat sempit. Bank Islam kecil je bank Islam. Tapi masyarakat mula memahami pentingnya muamalah dengan ekonomi Islam. Akhirnya semua bank kat Malaysia ni ada pembankan Islam. Akhir lahir bank Islam yang kedua. Ada bank Islami, CIMB Islami, bank muamalah, bank rakyat. Mula mengamalkan Islam. Lihat, mereka tengok tak ada masalah rupanya. Okey, untung. Nama haji untung. Semua yang buat cara syariah ini tak ada masalah langsung. Lihat, itulah Islam. Tapi dulu waktu kita ajak, marah. Nanti ekonomi rosak, begini. Bila krisis ekonomi berlaku, sistem pembankan Islam bertahan. Tahun 1997. Bertahan. Sama juga bila kita sebut tentang insurans Islam. Dulu tak nak insurans Islam. Takaful. Tidak mau takaful, nak insurans. Ulama-ulama perjuangkan. Mereka anggap kalau ambil takaful rugi. Dan hari ni mereka tengok industri takaful menjanat bilion.
Untung rupanya tak kapur, tak rugi apa. Ya, Islam tak pernah rugi, kebodohan kita yang merugikan kita. Tu belum cerita kita kalau buat undang-undang Islam, kita tak rugi apa pun. Kita semua untung, semua orang untung. Tak payah kita nak sembang banyak rasuah lah itu, buat undang-undang Islam. Pencuri semua takut. Yang tak mencuri pun rasa takut. Jangan kata yang mencuri. Yang tak mencuri pun pegang tangan, kena potong apa ni. Ya, awak kan tak mencuri, yang pegang tangan tu kenapa? Dia punya gerung datang. Dia macam tuan-tuan polis lah. Polis kalau kita takut, yang ada lesen pun rasa macam tak ada lesen. Cek cepat-cepat cek. Kerana takut. Jangan kata yang tak ada lesen. Bila kegerunang tu datang, ini disebut oleh Allah nakalan minallah, pencegahan dari Allah. Tapi bila kita jahil tentang Islam, bila kita bercakap satu benda yang aras tinggi sikit daripada pemikiran mereka tu, kata sesat. Kalau mereka duduk belajar lebih baik. Belajar, okey, contoh nak bawa undang-undang Islam, kisah kita buat. Kita bincang peringkat guaman, peringkat hakim, macam mana nak buat. Okey, step by step buat. Tuan-tuan tak ada isu. Lalu kita dapat melaksanakan apa yang Allah Ta'ala tuntut pada kita. Kemudian saya kata, kamu ni Islam tak faham, iman lagi tak faham. Islam ini pun belum ngaji habis. Macam mana Islam, iman pula? Iman lagi tinggi dia punya tuntutan dia. Apa itu iman? Ya, keyakinan. Iman ini mukaddimah kepada keyakinan kita. Tetapi dalam proses iman, keyakinan berdasarkan dalil. Dalil Rasulullah, dalil kerasulan Rasulullah. Dalil itu kita pun baca Quran sebagai dalil. Akhirnya kita memahami setiap benda ada dalil. Dengan dalil tadi kita berpegang, ini dalilnya. Kita bertanya tentang dalil. Kemudian kita akan tahap ketiga, namanya yakin. Apa itu yakin? Yakin sesuatu yang kita tak perlukan dalil. Saya kata, Ji, nanti pukul 8 kita pergi ke bandar. Dia tak boleh tanya apa dalilnya, sebab dia dah percaya pada saya. Saya kata, okey, petang ni kita akan buat berbuka puasa. Dia percaya saya, dia tak tanya dalilnya apa. Kita, tuan-tuan, bila tak perlu lagi dalil, maknanya kita dah percaya. Ini namanya ilmu yakin. Iman juga yakin, tapi masih perlukan dalil. Apa dalilnya? Tapi bila kita masuk ilmu yakin, kita tak perlukan dalil. Tok guru kita cakap, saya dah percaya. Takkan ustaz saya nak bohong saya. Maka saya tak perlu dalil, ustaz dah cakap. Hukumnya haram, okey haram. Ustaz kata haram, jangan buat. Hukumnya halal. Kerana kita yakin dia. Dan kalau kita tanya dalil, memang dalil ada pada dia. Tapi kita memandang dengan keyakinan tadi, saya tak perlukan dalil. Tetapi bila sesuatu kita tak perlukan dalil, kita tak perlu suami kita cakap saya sayang awak. Kita dah yakin suami kita memang sayang kita. Ada orang dia tak percaya, saya nak dalil juga. Mana bang? Tanda. Abang kena sebut sayang pada saya. Sebut. Dia nak suruh sebut. Okey, sebut. Okey, lepas tu tulis. Dalilnya. Kata ni kalau baru kahwin mungkinlah. Orang dah lama kahwin, dia dah yakin. Saya dah yakin bila suami saya, contoh kalau beri perempuan lah, dia dah jaga rumah tangga dengan baik. Dia bayar api, dia bayar rumah, makan minum kita dia jaga. Sayang. Apakah kita perlukan dalil lagi? Abang saya masih tak percaya. Walaupun abang dah bayar elektrik, dah bayar rumah, dah bayar kereta, dah sekolahkan anak-anak, saya rasa abang belum sayang saya. Tentang berhadapan dengan orang penyakit waswas ni, menyakitkan. Dia ada sakit waswas. Dia masih kata suami dia tak sayang dia. Kita tanya, awak ni nak suruh tandanya apa lagi? Yang sampai tak yakin lagi saya sayang awak. Dengan segala tanggungjawab dah buat ni. Sekolah anak dia pun terlantar. Jurang sekolah anak yang ceritalah dia bayar. Ini semua pakaian dia bayar. Semua tanda-tanda dalil banyak. Tapi dia masih tak yakin. Mana orang ni berpenyakit. Nama penyakit tadi cemburu buta. Orang yang cemburu buta, dia takkan kata suami dia sayang kat dia. Buatlah apa pun. Sebab dia ada cemburu dia. Yang bersifat buta. Maka dia takkan kata. Walaupun suami buat, dia nampak ada sikit je benda tak kena dengan keinginan dia. Abang tak sayang saya. Duk menangis. Pergi jumpa kaunselor. Dia kata, kaunselor, suami saya tak sayang saya. Ya ke tak sayang awak? Ni baju awak siapa beli? Suami saya. Siapa hantar awak ke mahkamah ni? Pun suami saya. Awak kerja? Tak kerja. Habis makan minum? Cukup. Lebih.
Boleh balik kampung? Boleh. Kaunselor kata ni orang yang datang ni orang gila ke orang betul? Kan orang yang masih lagi pertikaikan dalil. Sesudah ribuan dalil tunjuk. Betul tak? Kalau orang yang cerdik, seorang suami cerdik, seorang isteri cerdik, dia tak perlu lagi dalil tanda sayang. Abang, apa tanda awak sayang saya? Apa tanda awak sayang kepada abang? Apa tanda awak sayang pada saya? Saya tak perlu dalil, saya dah tengok benda tu. Saya yakin. Saya yakin dia sayang. Apa pun dia buat, saya tahu dia akan sayang saya. Dengan mudah. Ini namanya ilmu yakin. Ilmu yakin, ilmu yang kita tak perlu dalil. Tuan-tuan hantar anak belajar kat mana-mana negara, kita yakin budak ni, kita dah ajar macam-macam, kita yakin dia boleh bawa diri dia. Kita tak akan ragu-ragu dia tak semayang kan, nanti dia buat benda muka, minum arak. Saya tak akan ada keraguan itu. Sebab saya dah beri semua perkara pada dia. Saya yakin anak saya akan jaga solat, dia tak akan terlibat dengan benda haram. Dia tak akan terlibat dengan zina, apa pun. Itu yakin kita. Sebab kita kenal anak kita. Dan benar anak kita balik tanpa buat pun benda itu. Dia tak pernah tinggal solat. Dia tak pernah minum arak. Dia tak pernah berzina. Walau dia duduk negara yang membolehkan zina. Duduk Amerika ni, anak kita. Duduk UK, yang zina tu boleh. Tak salah. Asal suka sama suka. Tapi dia tak buat. Dan kita yakin dia tak buat. Kita tak perlu kaya abang nak suruh awak cek DNA dulu. Pergi kat hospital, takut pernah berzina kot. Jadi ayah yang tak bijak. Tak yakin pada anak dia. Nak cek. Nak cek bau mulut, takut minum arak kan. Cek dulu, takut dalam darah tu ada arak. Tapi bila kita yakin, kita tak perlu tanya dalil. Kita percaya pada dia. Jadi inilah dia ilmu yakin. Jadi bila para ulama membagikan yakin itu pada 3. Yang pertama kita namakan sebagai ilmu yakin. Ilmu, maklum ilmu, dalil-dalil yang ada. Yang kedua kita namakan sebagai ainul yaqin. Ainul yaqin maknanya orang tadi tidak perlukan kepada apa-apa bukti pun. Sebab matanya percaya. Dia peringkat tertinggi sekali kita panggil hakul yaqin. Ini memang dah tengok benda yang orang tak tengok. Seperti Nabi SAW dah tengok syurga. Rasulullah dah tengok neraka. Nabi SAW dah tengok langit. Dah tengok malaikat. Semua tengok. Ini namanya hakul yakin. Kita kalau dah tengok benda tu tuan-tuan sekalian, siapa pun cuba untuk menolak kebenaran wujudnya, kita akan tolak dengan mudah. Sebab saya tengok sendiri. Saya yang kepala mata saya tengok. Ini namanya hakul yakin. Yang cuma merupakan kedudukan pada Nabi dan Rasul. Rasulullah SAW tengok dah azab kubur. Bentuk azab kubur. Kita tak tengok. Kita ilmu yakin. Atau mungkin ainul yakin, atas sikit. Yang tak perlukan dalil. Memang percaya. Tapi pada Nabi dan Rasul, mereka ada hakul yakin. Mereka memang tengok azab kubur. Mereka memang tengok syurga. Mereka memang tengok neraka. Mereka bahkan tengok semua benda yang pada kita gaib. Sebab itu para Nabi ni orang bila berdakwah kuat dia punya aura. Sebab mereka pada level hakul yakin. Bila dakwah tu aura dia kuat. Kita tuan-tuan kalau kita confident, kita bercakap dengan orang percaya. Kalau kita ni ada lack ataupun kelemahan dalam confident, orang pun tak nak percaya. Confident ni mesti ada sebab dia confident. Ustaz dia macam buat confident. Tak, dia mesti ada sebab confident dia. Seorang dengan mudah mendekati harimau, confident dia mesti ada ilmu. Dia mesti ada ilmu. Seorang dengan mudah mendekati singa, mendekati gajah, kita tahu dia ni ada level confident dia, ada ilmu dia. Maka inilah dia sifat yakin. Sebab tu Syekh Abdul Qadir kata, kamu Islam pun belum faham lagi, iman apatah lagi, yakin lagi jauh. Itu belum cerita ilmu makrifat dan kewalian. Tiba-tiba kamu nak engkar aku. Syekh Abdul Qadir bukan cakap tentang nilai sombong. Dia bercakap tentang bila kita nak kritik, tuan-tuan, bila kita nak komen sesuatu, ukur baju di badan kita sendiri. Siapa yang kita nak komen? Kita nak komen tentang agama kita. Kita faham ke agama kita ni? Maka belajar dulu. Ada orang Islam yang kritik Islam, kritik harta pusaka, kritik tak, awak faham tak faham, cuba belajar dulu. Ada orang Islam yang kritik perkahwinan Rasulullah SAW. Ni Nabi berpoligami, kritik.
Menganggap poligami tak sesuai zaman Nabi, tak apa zaman sekarang. Menganggap poligami bererti seorang tu tak sayang pada bini dia sebab tu dia poligami. Tentu ini idea yang dibawa. Oh, yang poligami maknanya rampas suami orang. Rampas suami orang. Ini idea dibawa. Pada istilah rampas suami orang itu, kita katakan bertentangan dengan syariat. Tak ada istilah rampas suami orang. Dia kahwin. Bila dia kahwin, kita tak boleh rampas. Dia ambil dengan secara legal. Hak. Tiba-tiba kita tuduh rampas. Tu nak jawab dengan Tuhan macam mana? Kita nak jawab orang yang kata, ni saya rampas. Dia rampas suami orang. Dia tak rampas. Dia bukan penyambung. Dia kahwin. Kahwin tu siapa buat? Syariat. Tapi bila kita ni dijajah dengan cara pemikiran yang sesat, kita pun cakap macam tu. Kita pun duk marah poligami melampau-lampau. Kita lupa manusia terbaik itu Rasulullah berpoligami. Jadi kita perlu lihat dengan nilai yang positif. Tentu kalau kita sama pandangan dengan orang kafir tentang poligami, maka kita ternyata memang tak faham Islam. Cara kita olah ilmu poligami sama macam orang kafir olah. Sama. Anggap rampas suami orang, anggap ini suami tak sayang, anggap macam-macam. Itu bukan olahan kita orang Islam. Dalam Islam kita melihat poligami sebagai satu sistem yang baik, yang perlu dijaga, yang perlu dipelihara, yang perlu dipertahan, bukan perlu diperjuangkan. Bukan maksud kempen ramai poligami, bukan, pertahankan. Bila ada setiap orang cuba mengkritik poligami, mengkritik, bukan dia patut menerangkan makna poligami sebenar. Macam orang mengkritik jihad. Dia kritik jihad ni ganas. Tak. Fahamkan jihad tu apa dia. Memang istilah itu mungkin disalahgunakan oleh beberapa grup. Atas nama jihad mereka buat bom bunuh orang Islam. Atas nama jihad. Ya, itu kita perlu perbetulkan. Jihad itu tidak salah. Ya betul, kita tak nafikan ada orang poligami menyalahkan atas nama sandaran pada Nabi SAW dengan cara melakukan penganiayaan kepada isteri. Tapi ini tak payah tunggu poligami. Yang kahwin seorang pun dianiaya bini. Yang kahwin seorang pun dianiaya, dia tak ikut Rasulullah seorang. Jadi isunya ialah memberi faham tentang makna. Ini yang kita sebut sebagai Islam, perlu diberi faham. Ramai orang tak faham. Faham supaya kita kita tahu ini Islam. Tiba-tiba bahasa kita sama dengan bahasa orang kafir. Tentang kalau bahasa kita mengkritik Islam sama orang kafir, habis. Yang kritik poligami satu, ni geng-geng sistem in Islam. Tulis Islam juga, patut tulis sistem in kafir, senang. Sebab yang mengkritik poligami dia ada masalah-masalah keimanan dia. Dia nak marah suami dia tak apalah. Poligami sistem. Satu sistem. Yang mengkritik pembahagian pusaka, ini juga ada masalah. Nak marah bila lelaki dapat lebih pada perempuan. Oh, marah dia ni tak adil. Fahami betul. Belajar faraid. Kenapa lelaki ni dapat lebih pada perempuan? Dan bukan semua keadaan pembahagian lelaki dapat lebih pada perempuan. Kadang-kadang mereka dapat sama. Dan kadang-kadang perempuan dapat lebih banyak. Lebih banyak. Kadang-kadang perempuan dapat sama. Seorang meninggal, tinggalkan suami, tinggalkan seorang anak perempuan. Macam mana pembahagian pusaka dia? Si suami cuma dapat 1/4 walau dia lelaki. Dan si anak perempuan mendapat 1/2. Plus rod. Rod tu apa? Maknanya kalau dia lebih, dia ambil. Kita tak panggil asabah. Kita panggil rod. Dikecilkan asal masalah. Jadi ketika itu bukankah perempuan lebih banyak pada lelaki? Lebih banyak. Artinya seorang ibu mati, seorang isteri mati, ditinggal suami dan seorang anak perempuan. Baik, kita bagi pusaka. Berapa suami dia dapat? Mister suami dapat berapa? 1/4. Kenapa? Sebab ada anak. Kalau tak ada anak, dapat 1/2. Baik, anak perempuan seorang dapat berapa? 1/2. Sebab dia seorang. Habis baki rod kepada anak perempuan juga. Dapat pada anak perempuan. Bukankah perempuan lebih banyak pada lelaki? Jadi bukan secara mutlak lelaki itu seganda perempuan, bukan secara mutlak pada isu berkaitan dengan anak lelaki, anak perempuan. Mungkin sebab bila kita belajar, sebab lelaki bila dikahwin, katakan orang lelaki ni abang dapat 2,000, adik perempuan dia dapat 1,000. Si abang ni akan kahwin dan dia akan bayar mas kahwin. Katakan dia bayar mas kahwin 1,000, maka tinggal lagi duit dia 1,000. Si perempuan ni pula dia akan kahwin, dia dapat pula mas kahwin 1,000, jadi 2,000. Siapa banyak dah sekarang? Perempuan banyak. Itu belum cerita nafkah.
Yang si abang dapat 2,000 ni dah dapat emas kawin 1,000. Kena tanggung pula nafkah perempuan ni. Akhirnya siapa banyak dapat? Perempuan. Perempuan banyak dapat. Saat lelaki lah banyak, perempuan banyak tengok tudung berbelai. Atau nak tengok harta lelaki ke harta perempuan banyak? Perempuan banyak. Dalam almari tu pada pakaian dia je. Pakaian kita tersorok di sebelah pakaian dia. Mana satu pakaian ini? Kita adalah jubah selai. Dia 20 helai dah kabur tutup. Terhijab. Tu silap hari bulan terambil jubah bini kita pakai. Sebab banyak sangat jubah dia. Serban kita mungkin ada 5 helai. Dia punya tudung. Dia kata belum cukup lagi walau dah ada 30 helai. Bang tengah beli tudung lagi ni bang. Ramai kawan-kawan beli tudung. Siapa banyak harta? Perempuan. Tengok beg dia besar mana beg dia bawa. Lelaki bawa beg kecil oleh. Perempuan bawa beg besar. Ada belaka dalam tu harta dia. Karipak ada, tabak ada kalau bulan puasa. Kalau lelaki wallet kecil je. Ada duit sebab nak bayar ke bini. Perempuan beg besar. Duit je tak bawa sebab suruh suami bayar. Yang lain ada semua. Karipak ada, koma ada, botol air ada dalam tu. Sejadah dia ada, kain semayang ada. Yang dipakai-pakai. Yang kain semayang. Lelaki yang dipakai itulah kain semayang dia. Tengok miskin lelaki. Tapi perempuan tetap kata kita dapat sikit je Ustaz, lelaki dapat banyak. Realiti siapa banyak? Realiti kehidupan perempuan terus dapat banyak. Semua dia dapat. Tapi yang mengkritik kata perempuan dapat sikit nasihat Islam, mereka ni bodoh dengan realiti. Cukup bodoh dengan realiti dia. Islam dah buat benda yang menjadikan perempuan akan sentiasa jadi kaya. Cukup kita tahu perempuan tidak akan menanggung sesiapa pun. Orang perempuan dia tak akan tanggung sesiapa pun. Even anak dia tak akan tanggung. Suami tanggung. Suami tanggung. Habis tak, suami saya tak tanggung. Itu kecurian suami dia. Tapi hukum kata dia kena tanggung. Kalau ada kadang-kadang isteri terpaksa tanggung semua nafkah, dia kan isteri tidak lawan dia, hak dia di mahkamah. Dan suami itu berdosa. Suami yang gagal beri nafkah akan dianggap sebagai hutang. Hutang tertunggak, wajib dibayar. Kalau perempuan ni pandai main mahkamah, dia boleh penjarakan suami dia. Kerana gagal beri nafkah pada anak dan pada diri dia. Boleh penjara, minta ni mahkamah penjara dia. Tentang mana lelaki minta supaya isteri dipenjarakan? Tak. Yang banyak minta kat mahkamah, bekas-bekas isteri minta bekas suami ni dipenjarakan. Tengok orang perempuan, saya katakan, dia dalam dunia dia tak perlu tanggung sesiapa pun. Dia ada duit tak payah tanggung suami. Kalau nak bagi ke suami itu sebab dia nak bagi, bukan kewajiban dia. Dia tak perlu tanggung anak-anak dia. Kalau dia tanggung pun bukan kewajiban dia saja, dia nak bagi anak dia. Adapun lelaki semua benda dia kena. Wajib. Tanggung isteri satu hal, tanggung anak satu hal, mak dia boleh kena. Kewajibannya besar. Maka takat-takat dapat lebih sikit tapi kewajiban besar. Ni kalau boleh kita tukar, saya nak jadi perempuan senang, saya kena tanggung. Tapi syariat ajar ni ada kebaikan lain. Kan lelaki mungkin dia cukup dengan apa yang dia dapat. Cukup. Mungkin orang lelaki dia jenis santai, tengok pakaian dia. Jubah dia 2 hari tak tukar. Relax je. Kita orang perempuan tudung kalau tak tukar yang pagi bawa ke petang, tak boleh. Ni tudung pagi, tak tudung petang lain, tudung tengah hari lain. Lelaki tengok dia pakai pakaian dia. Daripada semalam lagi tak tukar. Itu jangan cerita pakaian dalam dia setahun tak tukar. Maknanya berlebih kurang dalam hal dunia, berlebih kurang. Itu kerja lelaki. Ya, lelaki boleh pakai baju kotor, boleh pakai baju kotor. Perempuan boleh tak pakai baju kotor? Tak boleh. Dia tak boleh pakai baju kotor. Dia kena pakai baju bersih. Lelaki relax je pakai baju kotor. Di sini kita lihat bila golongan yang mengkritik Islam tanpa faham Islam, dia mengkritik kebodohannya sendiri. Sebab itu bila kita belum faham benda ni, tuan-tuan, jangan mengkritik. Jangan kritik. Islam satu agama yang luas, yang hebat, yang datang dari Allah. Kalau ada nampak kurang tentang Islam, cuba tanya ulama. Saat saya nampak kenapa Islam buat macam ni. Cuba tanya, minta istifsar. Jangan kata tak adil lah macam ni. Tak adil. Itu saya kata wujud satu kelompok-kelompok yang menentang Islam dari dalam kerana kejahilan mereka. Dan mereka menggunakan bahasa-bahasa orang kafir dan mengkritik Islam. Sama ada saya kata yang kritik poligami,
yang kritik harta pusaka, yang kritik masalah jantina lelaki perempuan, yang kritik tentang aurat. Kenapa perempuan kena tutup aurat? Tak perlu kita nak suruh sama macam lelaki. Sama. Dia bila idea feminism cuba diperjuangkan. Ada seorang ni orang kafir. Saya suka tengok cara dia jawab sebab dia menentang feminism. Dia kata kita kena mengakui, kata juruacara satu TV terkenal, bahawa perempuan lelaki mesti sama pada zaman ini. Mesti sama. Awak mengaku tak perempuan tu sama? Sebab siapa yang anggap perempuan tak sama lelaki akan dimarahi, dibenci. Kononnya ini tak demokratik. Dia kata macam mana awak nak suruh saya kata sama dengan lelaki? Perempuan tu lagi mana dia boleh beranak, namanya perempuan. Lelaki tak beranak, tu lelaki. Lepas tu golongan ni cuba untuk mengakui golongan maknya pula. Sama. Kenapa tak boleh akui orang ni sebagai seorang perempuan? Tuan-tuan, bila dunia sukan terkejut, ada alami kejutan, ada orang lelaki tukar jantina perempuan dan main sukan, dia menang. Angkat berat. Dan memang dia lelaki, gagah lah. Berenang. Dia ada satu trend hari ni, di mana majlis sukan dunia terpaksa iktiraf. Tapi dia telah merosakkan sistem sukan tu sendiri. Ya, orang perempuan dah terkenal sebab biologi dia. Dia tak kuat macam lelaki. Walau dia berlatih macam mana pun kuat, dia terhad. Orang lelaki memang Allah Ta'ala ciptakan dia untuk kuat. Maka si lelaki ni nak menang, senang dapat pingat, senang. Tukar je perempuan dia. Tukar je perempuan, akhirnya banyak sukan dia menang. Perempuan kalau tukar jantina main tenis, akhirnya juga ditanya pada orang ni, perlu kita akui sekarang, siapa pun tukar jantina, kita kena hormat dia dan mengakui jantina yang ditukar. Jadi saya tak akan mengakuinya. Kalau dia tukar jadi perempuan, dia boleh beranak ke? Soalan yang sama, boleh beranak? Tak boleh. Tak boleh beranak, maknanya dia bukan perempuan. Kerana perempuan ada kemampuan beranak. Dia boleh beranak. Ini yang pondang-pondang walaupun lebih lawa pada bini kita ni. Misalnya, yang kat Thailand dia orang panggil lady boy. Sampai pelacur pun payah nak cari makan. Geng-geng pondang ni masuk dalam industri pelacuran. Orang panggil lady boy. Masuk. Berentak duk belawang pelacur perempuan. Lady boy ni lelaki. Dia belasah teruk lah pelacur tu. Tapi nak cari pelanggan lelaki. Yang penyakit dan kemurkaan Allah Ta'ala. Dan mereka mahu diakui sebagai perempuan. Jawapannya senang. Perempuan boleh beranak. Itu hikmah bila Allah jadikan peranakan. Walaupun manusia boleh ubah jantina zahir dia, tapi mereka tak boleh buat sistem peranakan yang begitu unik. Ni perempuan ni walaupun tak lawa lah macam geng-geng maknya, tapi alhamdulillah melahirkan zuriat-zuriat yang baik. Yang ni cuba orang kata tiruan, perempuan tiruan, tak ada benda perempuannya sebenarnya. Hatinya tetap lelaki. Dia cuma tunjuk badan perempuan. Akhirnya dia buat kerosakan. Tadi ni kita cerita bagaimana manusia yang cuba mengkritik kesempurnaan Islam, yang tak faham Islam sebenarnya. Apatah lagi kamu nak bercakap tentang iman, nak bercakap tentang keyakinan, nak bercakap tentang kewalian. Tahap ilmu kita masih jauh. Ini teguran Syekh Abdul Qadir terhadap manusia yang terkatakan jahil tapi nak mengkritik. Jadi apa kerja kita tuan-tuan? Kerja kita belajarlah, belajar. Belajar betul-betul sehingga kita memahami semua perkara. Jangan belajar mengkritik. Belajar untuk memahami. Jangan belajar untuk condemn orang. Belajar untuk membina orang. Akhirnya kepahaman kita yang betul. Maka kita tak akan ada prejudis pada kelompok dan golongan. Bukan saya percaya semua orang Islam inginkan keislaman yang sebenar. Setiap orang Islam perlu mendalami Islam, mendalami iman, mendalami ilmu keyakinan dan mendalami ilmu makrifat dan kewalian. Dan saya kita tidak akan saling engkar mengingkari antara satu sama lain, memahami. Saya belajar mazhab Syafi'i. Bila saya tak belajar mazhab lain, saya akan kritik mazhab lain. Tak betul mazhab ni, tak betul. Tapi bila saya belajar mazhab tu, saya dapati mazhab itu juga betul. Juga betul. Mazhab ni betul, mazhab ni betul. Habis siapa salah? Tak ada yang salah. Semuanya betul mengikut dalil mereka. Akhirnya berlapang dada. Cuma kita bercakap tentang kesesuaian. Oleh kerana kita Malaysia mazhab Syafi'i, kita praktik mazhab Syafi'i. Negara sana mazhab Maliki, dia praktik mazhab Maliki. Kita menghormati sempadan negara.
Tetapi kita tidak akan menyalahkan walaupun kita berbeza pandangan. Kadang kita tahu mereka juga semua betul. Tapi bila orang yang cuba untuk menyalahkan mazhab lain, pandangan mazhab lain, ini langkah ke belakang. Langkah ke belakang dan langkah kebodohan. Bila para sahabat mereka juga berselisih. Mereka tidak mencelakan, mereka tahu semua betul. Ya, sahabat bermusafir bulan Ramadan, ada yang berbuka, ada yang kekal berpuasa. Kata periwayat hadis, bila kami dah musafir pada bulan Ramadan, minnas sa'im wa minnal muftir fala ya'ibu ba'duna ba'dan. Ada di kalangan kita puasa, ada di kalangan kita tak puasa, tapi kami tidak mencela antara satu sama lain. Sebab semua betul. Tuan-tuan lah, kalau tuan-tuan musafir, ada geng kita tak puasa. Marah tak dia? Kita tengok atas bawah. Kenapa tak puasa? Musafir kan boleh buka puasa. Kalau kita ragu maklumat itu maklumat dalam Quran. Itu dalam Quran sebut. Faman kana minkum marida aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit dan siapa bermusafir boleh puasa hari lain. Okey, saya musafir, saya tak nak puasa. Ustaz serbang je tebal, tak puasa. Dia marah. Ikan boleh. Kalau saya tak puasa. Maknanya kita ada kecelaruan maklumat. Itulah menunjukkan bagaimana kita ni, kalau belajar satu benda, kita tak akan memusuhi siapa. Tapi bila kita cuma belajar hak kita je, lain pada hak kita, sesak belaka. Beri label belaka. Atau ini orang-orang yang sebenarnya menanamkan permusuhan. Berbeza pandangan bukanlah satu permusuhan. Berbeza pandangan itu ialah satu rahmat pada umat ini. Satu rahmat. Tapi orang yang mengkritik perbezaan pandangan, inilah di permusuhan. Akhirnya kita, umat Islam, berperang sama kita kerana tidak dapat menghormati perbezaan. Perbezaan itu keindahan. Perbezaan itu menandakan aras ilmu pengetahuan. Kita berbeza kerana kita menghormati nilai ilmu, tradisi ilmu. Itunya berbeza Syafi'i dengan Maliki dan seterusnya dengan tradisi ilmu yang matang. Ini tuan-tuan, sebab tu kita apapun dalam kehidupan beragama, belajar dululah. Buah mengkritik komen ni letak belakang. Kita belum layak nak kritik siapa pun. Apatah lagi kita nak kritik pada ulama kita, orang soleh kita. Belajar, duduk belajar sampai kita faham, sampai kita patut dan kita tahu apa yang kita nak sebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.